Alright, bertemu lagi. Kita dalam channel Learn English and Muay Style Ambo. Anda di sana apa khabar? Baik ya? Bagus. Jadi hari ini saya akan kongsikan tentang technical terms pula. Technical terms. Banyak technical terms yang ada, jadi saya hanya ambil beberapa untuk video kali ini. Jadi yang pertama technical terms yang saya pilih ialah username. Username. U-S-E-R-N-A-M-E. Username. Username ini adalah a name that uniquely identifies someone on a computer system. Katakanlah para pelajar, mahu membuka ataupun turn on the computer, kena masukkan username. Kalau tidak, komputer tu tak kenal siapa yang menggunakan dia. Contohnya katalah Muhammad Asri. Jadi kita kena taruh nama Muhammad Asri kat situ supaya orang lain tak dapat menggunakan komputer kita sebab mereka tak tahu username bagi komputer tadi. Jadi the first term adalah username ataupun nama pengguna. Nama pengguna komputer ataupun laptop kita lah. Alright, yang kedua, terms yang kedua. Apa dia? Password. P-A-S-S-W-O-R-D. Ramailah student saya tahu apa dia maksud password. Tapi ada juga pelajar-pelajar, mungkin pelajar-pelajar lain ataupun orang-orang di luar sana tak tahu apa dia password. Apa dia maksud password. Password tu adalah satu, apa dia? Kita nak masuk, nak access email. Kita nak masuk, nak buka email contohnya, kena ada password. Password yang saya maksudkan di sini ialah kata kunci. Kata kunci. Yang tadi username lain. Yang password ni lain. Jadi biasanya komputer kalau kita buka, sama ada kita buka laptop ataupun PC, personal computer, dia akan minta username dan password. Biasanya username dan password dia datang sekali untuk login. Untuk login komputer tadi. Alright. Jadi untuk kita guna password ni, kita boleh guna untuk nak membuka kita punya email, orang hantar email, jadi kita nak buka email kita kan. Jadi kita kena guna password. So bila kita guna password, orang lain tak tahu password kita, so mereka tak boleh nak baca email kita. Password ni adalah satu yang rahsia, orang tak boleh baca kita punya email. Dan yang ketiga, technical terms yang ketiga. Right click. Benda mudah je right click kan. Right click. Tapi saya rasa ada orang yang tak tahu. Right click. Right click ialah tekan kanan. Tekan apa? Tekan mouse. R-I-G-H-T, right. C-L-I-C-K, click. Maksudnya dekat mouse tu kan, kita punya komputer ada mouse kan. Ada mouse. Contohnya macam ni, ada mouse kan. Tak nampak sebab dia ada wire. Tak apalah, lain kali saya tunjuk. Alright. Di right click tu maksudnya kita tekan yang kanan. Komputer ni kita boleh tekan kanan dan tekan kiri pada mouse. Kecuali pada laptop kita tak guna mouse, kita pakai dia punya dekat nak kita tekan tu je lah. Jadi biasanya komputer PC kita guna mouse untuk senang gerakkan dia punya cursor. Jadi right click maksudnya tekan kanan. Kita boleh tekan kiri dan tekan kanan pada mouse. Pada mouse sahaja. Dan terms yang keempat ialah hashtag. Eja dia H-A-S-H-T-A-G. Hashtag. Hashtag ni ialah lambang H. Lambang huruf H. The symbol of the letter H. Dia macam ni. It is used to label keywords in a tweet
Kalau katakanlah kita tersilap eja kan, dalam Twitter tu kita tersilap eja, ataupun kita tersilap eja katalah buku, kita eja BUKA. Sebenarnya kita nak eja buku, ataupun pintu kita eja PINTU, kita tersilap eja PINTA. Jadi kita pun buat hashtag di bawah tu, kita eja yang sebenar, BUKU, yang tadi tersilap kan, BUKU. Jadi pintu kita eja hashtag PINTU. Jadi hashtag ni biasanya kita gunakan kalau kita tersilap mengeja. Jadi kita buat balik, kita tak padam benda yang atas, tapi kita hantar balik mesej kita tu, kita buat hashtag macam tanda huruf H. Alright. Technical terms yang kelima. Okey, anda pasti jarang dengar terms ini. Apa dia tahu? Honey pot. Okay, honey ni bukan madu tau. Ini hanya ada dalam technical terms. Okey. Okey. Eja dia HONEY POT. Okey. Ia adalah security system designed to detect and counteract unauthorized access or use of a computer system. Katakanlah orang lain, orang lain nak guna komputer kita secara tanpa pengetahuan kita. Kita pun pasang honeypot tadi. Honeypot tadi akan menyekat ataupun menghalang daripada orang lain menggunakan komputer kita, sebab ia adalah sejenis security system ataupun sistem keselamatan untuk orang lain tak dapat guna komputer ataupun laptop kita. Okey, kita panggil honeypot. Okey. Terms yang keenam. Apa dia? Apa dia term yang keenam? Okey, scrapping. Pernah dengar tak scrapping? Tak pernah kan? Alright. Scrapping ni biasanya kita buat, kita lihat dalam dalam komputer internet tu dia sebut web scraping. Okay, web scraping. Actually, web scraping is the process of extracting large amounts of information from a website. Apa maksud dia? Scraping ni adalah satu proses untuk mendapatkan maklumat daripada website yang tertentu, website yang tertentu dalam internet. Dia adalah satu proses. Okey, kita panggil web scraping. Okey, proses untuk mendapatkan maklumat yang banyak dalam komputer ataupun dalam website. Okey. Yang seterusnya, terms yang seterusnya ialah gopher. Okey, GOPHER, gopher. Jangan bertukar dengan golfer. Kalau GOLF tadi, golf, FER, golfer itu ialah pemain golf. Sekarang ni bukan golfer pemain golf tu. Gopher ni ialah GOPHER, terms yang ada dalam technical terms. Okey. Maksudnya ialah gopher ni ialah satu sistem yang membenarkan orang untuk mencari maklumat menggunakan text interface. Okey, katakanlah dibuka Google, dia search Google, dia pun type apa-apa maklumat yang dia nak. Okay, terus dapat maklumat tu, dan mengikut pada istilah bahasa Inggerisnya ialah the technology is based on a client server structure where a Gopher client program is used to search Gopher servers. These servers can store documents, articles, programs and other information. Jadi kalau kita ada sistem Gophers ni, kita install dalam kita punya PC ataupun komputer, kita akan dapat mencari maklumat dengan hanya menaip apa saja maklumat yang kita nak. Kita type saja apa yang kita nak, maklumat tentang apa. Okay, jadi Gopher ni akan cari sendiri. Jadi kita
kita mestilah mempunyai satu teknologi yang mana ia berdasarkan ataupun base kepada client-server structure. Okay, client-server structure tadi. Kalau kita tak install Gopher ni, kita tak akan dapat cari maklumat. Okay. Dan technical terms yang seterusnya ialah emoticon. Eja dia E-M-O-T-I-C-O-N. Okay. Pernah tak students WhatsApp dengan kawan-kawan, lepas tu dia ada macam emoji dekat bawah tu kan. Emoji ni maksudnya ada gambar menangis, gambar-gambar kartun tu kan, gambar-gambar kartun yang menangis, yang ketawa, yang love, macam-macam lah kan gambar tu. Gambar tu tadi, okay, gambar ikon tadi tu kita panggil emoticon. Okay, emoticon tu adalah gabungan antara perkataan emotion dan icon. Emotion, perasaan, and icon. Icon tu maksudnya kita punya tanda-tanda tadi. Sama ada face tu sedih ataupun face tu happy dan sebagainya. Okey. Jadi seterusnya yang ke-9 ya. Yang ke-9 technical terms yang ke-9 ialah ransomware. R-A-N-S-O-M-W-A-R-E. Okey, ransomware ni adalah satu jenis malware that prevents you from using your computer or accessing certain files unless you pay the ransom. Katakanlah awak nak cari satu maklumat, lepas tu dalam maklumat tadi, website tadi, you jumpa satu satu file dan you nak tengok file tu. Apa benda? Jadi you klik tak boleh. You klik dekat dia punya link tu tak boleh. Rupa-rupanya nak tengok file tu dalam internet tadi tu, you kena bayar. Okay, you kena bayar. So, kita panggil ransomware. You kena bayar dulu, barulah you boleh buka file yang you cari tadi. Link yang diberi dalam website tadi. Kita panggil ransomware. Okay. Jadi, kita kena bayar dulu, baru kita boleh buka file yang kita nak tengok tadi. Alright, yang ke-9 ataupun yang terakhir ialah Apache. Okay. Sama dengan nama jenama pendrive kan. Tapi Apache ni ejaan dia ialah A-P-A-C-H-E. Apache. Apache ni bukan Dayak. Bukan Dayak dalam filem cowboy tu kan. Bukan. Ini adalah the most popular web server software. Okay. Web server software. Dia sangat popular. Okay. Software ini sangat popular. And it enables a computer to host one or more websites that can be accessed over the internet using a web browser. Jadi kalau kita ada server ni yang dipanggil sebagai Apache tadi, okay, dia adalah mempunyai kebolehan untuk masuk ke dalam website yang kita cari maklumat tadi, okay, menggunakan website ataupun web browser. Okay, web browser. Okay. Jadi, itu sajalah untuk perkongsian saya untuk malam ni. Dan jangan lupa ya, untuk menekan like dan subscribe. Dan jangan lupa satu lagi, tekan butang loceng. Okay, ataupun tombol loceng untuk mendapatkan video-video seterusnya. Dan jangan lupa bagi komen jika ada apa-apa komen yang pelajar-pelajar ataupun orang di luar sana mahu berikan komen, sila komen di bawah InsyaAllah saya akan balas komen-komen tadi. Apakah video-video yang anda semua mahu lihat dan juga term-terms yang anda mahu tahu. Okay? Jadi saya tak akan berhenti untuk sharekan benda-benda macam ni untuk pengetahuan dan manfaat pelajar-pelajar dan juga orang-orang di luar sana. Okey, itu saja. Bye.